My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Bersyukur dengan nikmat hari kemerdekaan. Allah membantu dan memberi kejayaan kepada kita. Kita perlu sambut dengan tasbih, dengan tahmid, memuji kepada Allah dan memohon keampunan agar Allah terus memberi merdeka kepada kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita berada pada halaman yang ke-61 meneruskan pembelajaran kita untuk terus kita menjadi hamba yang merdeka. Kehambaan daripada manusia yang kita ingin bebaskan kepada kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang perlu kita isi dalam hari-hari merdeka kita menuju kepada Allah. Moga-moga sampai di akhirat nanti kita diizinkan untuk merdeka bebas-bebasnya dengan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk kita berkongsi, share di Facebook masing-masing pada hari ini untuk kita mendalami pada halaman 61. Apakah rahsia-rahsia, apakah panduan untuk kita sentiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan kita mampu menjadi hamba yang disayangi, hamba yang sentiasa diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fas, apa khabar? Alhamdulillah. Kita hari ini Ustaz ya masih lagi dalam semangat merdeka kita ya. Dan tadi Ustaz membaca surah apa tadi Ustaz? An-Nasr, Al-Fath. Ya, surah Al-Fath ya. Itu adalah surah yang pendek tetapi dikaitkan dengan Madaniyah kerana Nabi ketika daripada Mekah ke Madinah kemudian patah balik ke Mekah itu adalah dengan nusrah, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Allah mulakan dahulu dengan dengan bantuan Allah tentang Nasr, kemudian barulah Fath ya. Bukannya Fath dahulu, bukannya pembukaan ataupun kemerdekaan dahulu yang diberi highlight, kerana semua ini adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz ya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama ya melihat kepada halaman 61, apakah sinopsis ringkasan bagi pembelajaran kita pada hari ini. Bermula daripada ayat 84, kita akan melihat kepada keimanan kepada seluruh para nabi dan bagaimana mereka dan kita ini ingin menerima agama Islam
dan kemudian kita akan melihat kepada bagaimanakah respons orang-orang yang kufur kepada seruan Nabi, kepada seruan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana mereka diminta untuk bertaubat, bagaimana kita juga diminta untuk bertaubat sebelum pintu taubat itu tertutup, di mana pada waktu itu walaupun diberikan jaminan emas seluruh dunia, tetapi Allah menyatakan ia tidak bermanfaat. Jadi ini adalah apa yang kita ingin belajar pada hari ini. Kita mulakan dengan ayat 84 sehingga ayat yang ke 87 ya, bersama-sama dengan Ustaz Tirmizi insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa terus ceria bersama dalam My Quran Time. Alhamdulillah, kita banyak-banyak syukur kepada Allah Taala, kita menikmati nikmat yang sangat besar Islam dan iman, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dan kepada negara kita yang bertuah ini nikmat keamanan yang seharusnya kita banyak-banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dan antara cara kita nak ingat Allah, syukur kita kepada Allah Taala, sudah pastilah dengan kita nak menyuburkan iman kita untuk meningkatkan kerohanian kita dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah silibus kita yang kita sekarang berada pada muka surat yang ke-61. Moga-moga 60 muka surat yang telah kita belajar ini tersemak dalam diri kita, menjadi kuat untuk terus kita memahami ayat Allah dan beramal dengan apa yang kita pelajari, insya-Allah. Baik, kita akan terus dengan ayat yang seterusnya, sambungan semalam daripada ayat yang ke 84. Okey, semalam kita baca tentang bagaimana orang-orang yang Islam, seluruh yang ada di muka bumi ini tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita sambung dengan ayat yang seterusnya 84 hingga 88 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. 88 ini adalah bagaimana kita ingin mengetahui Ustaz ya tentang respon orang-orang yang tidak beriman, iaitu orang-orang Kristian terutamanya. Jadi kalau kita perasan sebenarnya surah Al-Baqarah tidak banyak bercakap tentang dakwah sebenarnya. Ya, banyak bercakap tentang hati, tentang keimanan, tentang perangai orang-orang Bani Israel. Tetapi dalam surah Ali Imran ini kalau kita perasan dia punya suasana dia banyak seruan untuk beragama Islam, ya, mengajak orang kepada agama Islam. Malah dalam surah ini juga adalah istilah dakwah itu diberi penekanan, ya. Kerana apa? Kerana surah Ali Imran suasana dia berbeza, ya, di mana kalau kita lihat Nabi bercakap dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian, maka dalam ayat 84 katakanlah wahai Muhammad, Allah mengajar, ya, juga mengajar kepada kita, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan Asbaq, iaitu anak cucu mereka, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi daripada Tuhan mereka. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi sekali lagi di hujung ayat 84 ini ada perkataan muslimun. Ini adalah perkataan yang diajarkan kepada Nabi, diajarkan kepada kita bagaimana kita beriman. Beriman kepada Allah, beriman unzila alaina, bukan ilaina ustaznya. Kalau dalam surah Al-Baqarah Allah menggunakan perkataan unzila ilaina, ya, kepada kami. Bila ilaina itu maksudnya satu kemuliaan, satu privilege. Tetapi bila Allah menggunakan unzila alaina, ala itu maksudnya ke atas kami ada tanggungjawab yang besar. Wama unzila ala Ibrahim, yang turun pada Nabi Ibrahim bukan sekadar privilege, bukan satu kemuliaan, tetapi ia adalah tanggungjawab. Misalnya, jadi surah Al-Baqarah bercakap tentang kemuliaan, satu anugerah, tetapi di sini Allah menggunakan perkataan ala Ibrahim, satu tanggungjawab pada Nabi Ibrahim, tanggungjawab pada Nabi Ismail, Ishak, Yaqub dan juga anak cucu kepada Nabi Yaqub itu, iaitu digelar sebagai asbaq. Jadi di sini nak menunjukkan kepada kita bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah terpisah daripada nabi-nabi sebelum ini. Ya, kerana orang-orang Nasrani ataupun Yahudi ini dia cakap bahawa kamu ini nak membawa kami kufur kepada nabi-nabi kami. Tidak. Jelas di sini bahawa Nabi beriman kepada semua apa yang dibawakan daripada Taurat, Injil dan juga kepada Quran. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan pada Musa wa Isa wan nabiyun. Itu yang menarik ustaz ya, ada perkataan nabiyun. Pasal apa? Pasal sebenarnya bukan sekadar percaya pada Nabi Musa, iaitu yang berlaku pada Bani Israel Yahudi, ataupun orang Nasrani kata bahawa saya beriman kepada Nabi Isa semata-mata, tetapi bagi Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman pada Musa, pada Isa dan juga seluruh nabi-nabi yang datang daripada Tuhan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada racism, tidak ada perkauman di sini. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Inilah keimanan Islam yang sebenar-benarnya. Semua ini kalau kita tengok daripada Nabi Ibrahim ataupun seawal Nabi Adam, semuanya ini sudah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah Islam. Inilah Islam, keimanan yang sukar bagi orang-orang yang ada rasa dengki, ada rasa bahawa kaum saya lebih utama daripada kaum lain seperti Bani Israel. Mereka amat sukar untuk menerima hakikat ini kerana masalahnya itu di mana? Sakitnya itu di sini ustaz. Sakitnya itu di sini, di hati yang sukar untuk menerima hakikat itu. Jadi itu sebabnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala bagi kita yang lahir dalam agama Islam, ya. Kita sudah percaya kepada semua perkara ini, tetapi bukan sekadar kita dah lahir Islam kita rasa bahawa kami sudah selesa, kami sudah bersedia untuk ke syurga. Tidak.
Perkataan kul yang ada pada ayat 84 itu menunjukkan nabi yang lahir dalam Islam ini perlu katakan. Maksudnya apa? Mengajak orang kepada keimanan yang benar. Tak boleh kita lahir sebagai seorang Islam tapi kita tidak mahu bercakap dengan kawan-kawan kita daripada agama Kristian ataupun daripada agama-agama lain, kerana itu melambangkan bahawa kita tidak melaksanakan qul, ya, iaitu mengajak, bukan semestinya mengajak terus pada Islam, tetapi maksudnya kita berbincang dengan baik-baik agar mereka ada peluang untuk mendengar mesej kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang ke-85 itu sebagai satu penjelasan, penekanan sekali lagi Ustaz, ya. Kalau tadi pada semalam kita berbincang tentang selain daripada agama Islam ini, ya, apakah kamu mencari selain daripada agama Allah, agama Islam yang semua makhluk sudah menyerah diri, ya, kepada Allah SWT, maka di sini Allah terus memberi penekanan, barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi jelas diberi mesej ini. Kalau ada yang kata adakah agama lain yang buat baik ini diterima, sebenarnya Allah cakap di sini jelas-jelas bahawa yang diterima hanyalah Islam, falan yuqbala. Ya, perkataan lan itu maksudnya seterusnya ini tidak mungkin diterima selama-lamanya, ya. Ini sebagai satu keimanan yang jelas. Kerana apa Ustaz? Kadang-kadang ada istilahnya pluralism, ya. Pluralism ini maksudnya kefahaman bahawa semua agama ini lebih kurang saja semua nak ke arah kebaikan, semua ada Tuhan dan semua kita boleh terima. Sebenarnya itu bukan kaedah yang kita nampak daripada ayat 85, tetapi kita masih lagi dengan Acong, dengan yang beragama Kristian, kita masih boleh bekerjasama dalam negara ini, kita menunaikan hak masing-masing. Tetapi dari segi akidah kita jelas, surah Ali Imran yang diajarkan dalam ayat 85 ini kita kena jelas bahawa Islam sahaja agama yang Allah terima. Bukan saja kita yang kata oh pasal saya agama Islam saya saja yang terbaik, bukan. Kerana ini Allah cakap kalau katakan tidak Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, adalah di kalangan orang-orang yang rugi kerana akan diazab oleh Allah Subhanahu taala kerana tidak berpandukan kepada kebenaran. Jadi ini penting Ustaz, ya, untuk diberi perhatian dalam zaman sekarang ni. Biasalah zaman ada telefon, kan, kita ada banyak negara, kita rasa macam untuk kita dapat diterima saya kenalah bersifat apa istilahnya liberalism tadi itu, ya, ataupun pluralism, bahawa agama semua sama. Plural tak ada masalah. Plural kita menerima agama memang banyak. Tapi pluralism itu yang salah. Maksudnya jadi beza perkataan ni. Kadang-kadang orang kata dia ni liberal. Liberal dengan liberalism berbeza. Liberalism maksudnya ideologi bahawa semua perkara ini tak apa kot, sebenarnya Islam diterima, agama lain pun diterima. Jadi itu sebabnya ayat 85 ini yang perlu kita pasak dalam diri kita. Tidak boleh berkompromi pada bab akidah, tetapi dalam bab seharian memang orang, kalau Nabi Muhammad ketika bersama dengan orang Yahudi dan Nasrani yang datang daripada Najran, Nabi memberikan peluang mereka menginap di Masjid Nabawi. Hotel lah di Masjid Nabawi menginap. Besoknya berdebat lagi, kata Allah ada anak dan sebagainya. Jadi akhlak Nabi terbaik, tetapi akidah tetap jelas. Agar apa? Kerana ini adalah keterangan hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya jemput Ustaz untuk ayat 85 ini kita ulang agar kita jelas bagi tuan-tuan yang berada di rumah, Islam sahaja yang Allah terima, yang kita doakan ramai lagi mendapat pencerahan daripada halaman ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Kita nak ulang ayat 85 Ustaz, bagaimana keislaman kita yang perlu kita pelihara. Jelas ayat 84 menunjukkan bahawa semua nabi, para nabi adalah agamanya Islam. Mereka tunduk patuh menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mereka bersepakat kalau mereka ada pada hari ini mereka pasti akan membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau Nabi Isa turun nanti pun beliau menjadi umat pada Nabi Muhammad dan menyokong. Yang itu yang orang Kristian kata orang Nabi Isa akan mengesahkan agama Kristian. Orang Islam pun kata Nabi Isa bersama dengan orang Islam, ya. Tetapi Allah memberikan petunjuk-petunjuk ini agar kita yakin. Dan sudah tentunya Nabi Isa bukannya Tuhan. Nabi Isa hanyalah seorang insan yang diciptakan tanpa ayah sahaja. Baik, saya baca ayat 85. Mudah-mudahan kita lebih dekat dengan ayat ini dan memahami, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallah. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di sini seruan untuk kita mengajak lebih ramai lagi rakan-rakan kita bercakap dengan mereka tentang Islam, ya. Peluang ada, kita gunakan. Kerana apa? Kerana khuatir nanti bila sampai di akhirat nanti yang tidak beragama Islam, dia kata saya tak pernah dengar pasal Islam dekat Malaysia, kan. Saya ada kawan saya yang agama Islam tapi tak pernah cakap pun. Dia ajak saya makan, cakap pasal bola, cakap pasal apa, tapi cakap pasal Islam tak ada. Khawatir nanti ustaz, kita pula yang kena dakwa juga menjadi orang yang rugi. Naudzubillah min zalik, ya. Kerana inilah Allah mengajarkan pada Nabi Qul pada ayat ke-84 diikuti dengan ayat 85. Dan pada ayat 86 ini, ya, Allah menyatakan bagaimana Allah akan memberi petunjuk pada suatu kaum yang kafir setelah mereka itu beriman, mengakui bahawa rasul itu benar dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Tiga perkara ini, iman, rasul ataupun sunnah nabi ini, dan juga yang ketiganya kitab, ya. Bila tiga perkara ini sampai kepada seseorang, maka kalau masih lagi tidak kembali kepada Islam, ini digelar sebagai orang yang zalim, ustaz. Ya, jadi maksudnya bila bercakap tentang hidayah ini, hidayah dia bukan sekadar tiba-tiba datang. Kalau dalam Asfahani dia menyatakan hidayah ni ada 4. Ya, 4 level. Yang pertama yang umum. Yang kedua hidayah yang didatangkan melalui nabi, melalui Quran. Ini yang level 2 yang dicakapkan kat sini. Level 3 ialah hidayah yang kita cari betul-betul, kita mendalami, dan yang keempat hidayah di akhirat nanti dipimpin ke syurga. Ya. Jadi nak dapat hidayah level 4, dia mesti lepas level 3, level 2, level 1. Satu, kita gunakan akal kita. Nombor 2, kita lihat kaji pada Rasul, kaji pada Al-Quran, dan kita level yang ketiga itu bersungguh-sungguh, ya, jangan menzalimi dengan apa yang diberikan. Jika tidak, apa yang berlaku pada ayat 87, ulaika jazaohum anna alaihim la'natallah. Allah melaknat orang yang dah diberikan kitab, ya, ada peluang untuk mendengar dakwah dari Rasul. Kalau zaman ini dakwah lah ustaz, ya, kita sebagai penerus legasi dakwah itu. Dan juga yang ketiganya ialah berkaitan dengan iman. Jadi laknat daripada Allah, daripada malaikat dan juga daripada manusia seluruhnya. Dan Allah menyatakan di sini pada ayat 88, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dalam azab itu. Dan kemudian la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun, tidak diringankan dan tidak ditangguhkan. Bila bercakap tentang orang masuk penjara lah tuan ustaz, ya, kadang-kadang dapat 50 tahun penjara. Kalau katakan okey, hakim kata rayu-rayu dapat 30 tahun, ringan sikit, ya. Ataupun sepatutnya 50 tahun, okey besok masuk penjara, tapi dia kata tak apalah, setahun lagi baru masuk penjara, ditangguhkan. Adalah peluang sikit. Tetapi bila sampai kepada ayat 88 ini, Allah menyatakan bagi orang yang mengambil enteng, kufur kepada keimanan pada Allah, pasal keimanan ini adalah perkara yang kritikal di dalam Islam ini, maka Allah menyatakan bahawa mereka tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditangguhkan. Ya, jadi ini perkara penting yang membawa kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Perkataan kita pada hari ini adalah salima, ya, yang maksudnya menyerah diri, selamat dan sentosa. Ini adalah perkataan yang berulang sebanyak 157 kali dan kita boleh lihat pada ayat 84, 85 Islam, kalau 84 tu di Muslimun, 85 itu Islam. Jadi ini adalah satu penekanan yang penting di dalam surah Ali Imran, ya, surah yang ketiga ini, untuk kita sama-sama jati diri kita, kebenaran yang ada pada kita ini kita jaga betul-betul, kerana bukan mudah ustaz, ya. Betul. Bukan mudah bagi orang yang, saya ada kawan dulu masa di luar negara yang agama Yahudi, agama Kristian, kan.
bila nak memilih ada seorang dua tu nak masuk ke dalam agama Islam, mereka bukan sekadar seorang yang kena buat keputusan, tetapi ada kaitan dengan nak bincang dengan keluarga. Kadang-kadang keluarga buang dia daripada keluarga tersebut. Jadi perit untuk kembali kepada agama Islam. Kita yang sudah pun agama Islam ini, kita amat bersyukur dengan nikmat ini, kan. Jadi kita melihat perkara ini, kita akan sambung kembali selepas ini bagaimana kita ingin menguruskan perkara ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Sadaqallahul Azim. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat kelak dia termasuklah di kalangan orang-orang yang rugi. Moga-moga Allah Taala selamatkan kita semua, saya, Ustaz Fazrul dan semua sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin muslimat, daripada terjebak masuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Sama-samalah kita hargai nikmat Islam dan iman kita. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk segmen tajwid, kita nak ajak semua sahabat-sahabat untuk bergabung di platform rasmi kita. Kita ada akaun Facebook, kita ada YouTube dan kita ada Instagram. Ya, boleh layari di Facebook Al-Quran, apa nama ni, Sahabah Al-Quran, my hashtag Quran Time, dan ada my hashtag Quran Time. Khususnya YouTube my hashtag Quran Time official dan Instagram my Quran Time official. InsyaAllah sama-sama kita bergabung di sana. Kita nak menyemak seketika sedikit bahagian tajwid pada hari ini. Kita masih lagi membicarakan huruf-huruf yang berada di bahagian tengah lidah, wasatul lisan, iaitu hari ini kita nak fokus pada huruf ya. Semalam kita sebut huruf shin dan hari ini kita menyebut huruf ya. Ada 3 huruf yang berada di bahagian tengah lidah, jim, shin, dan hari ini kita ambil huruf ya, iaitu di tengah lidah. Pada ayat yang ke-85 yang saya bacakan sebentar tadi, cuba lihat, wa man yabtaghi. Bila kita sebut ya, kita menggunakan apa? Menggunakan tengah lidah kita. Sama seperti kita sebut huruf shin. Cuba tuan-tuan sebut sya, ash. Kemudian cuba sebut ya, ai. Tengah lidah kita ini berfungsi di bahagian itu. Wa man yabtaghi pada ayat 85. Wa man yabtaghi. Huruf ya-nya, makhrajnya di mana? Adalah di tengah lidah. Jadi sama-sama bila kita baca jumpa huruf ya saja, kita boleh fokus di tengah lidah. Tak hafal pun tak apa. Tapi bila kita belajar, kita nak nyebut huruf ya, pastikan kita sebut di tempat yang sepatutnya, insya-Allah. Terima kasih. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tirmizi menceritakan, menyambung kepada lisan ya. Masih lagi kita berbicara tentang huruf makhraj di lidah kita. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih, kita doakan agar tuan-tuan juga dapat mempelajari ya makhraj huruf. Masa dulu Ustaz ni ketika saya di luar negara nak belajar hafaz Quran kan, dengan Pak Arab kan. Jadi Pak Arab tu dia kata okey baca Fatihah kan. Bila saya baca Fatihah itu, kemudian dia kata cuba sebut kan. Rupanya akhirnya kena belajar makhraj huruf dulu. Pasal Fatihah saya tak lepas waktu tu kan. Bacalah kan. Jadi satu kali perjumpaan tu dapat 2 huruf, lepas tu 2 huruf, setengah jam hingga 1 jam tu huruf je. Masya-Allah. Kan. Jadi kena tegur, walaupun dekat Malaysia dah baca Quran kan, dah khatam dah. Rupanya sampai sana kena belajar huruf balik semula kan. Jadi alhamdulillah hari ini kita berpeluang untuk mengenali makhraj huruf, kepentingannya, kerana kalau salah makhrajnya itu keluar cara menyebutnya nanti,
khawatir kalau kita hafal Ustaz ya. Kadang-kadang saya ada juga jumpa pelajar-pelajar yang hafaz Quran, dia bila baca tu salah tak dengan tajwid makhraj yang betul. Dia hafal tu pun nak ubah balik tu je susah. Kan, saya teringat Ustaz almarhum Tok Guru Nik Aziz pernah berkongsi pengalaman beliau belajar Al-Quran. Beliau belajar di India, kemudian beliau pergi negara ke Mesir untuk belajar. Satu hari beliau nak belajar Quran. Lalu beliau belajarlah. Beliau kata beliau ni di rumah dah belajar dah. Tu mak ayah dia semua mengajar Quran kan. Belajar bacalah di hadapan seorang syekh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Habis waladhdallin, syekh tanya, kamu baca berapa? Tu bahasa ayat tu gurulah. Kamu baca apa ni? Kamu baca apa? Seolah ini bukan Quran macam ni. Bagaimana Al-Quran itu dan tawaduknya untuk guru, bagaimana macam Ustaz sebutlah, belajar satu huruf lebih baik daripada kita belajar sekaligus tak dapat apa Ustaz. Tak dapat apa ya. Jadi itu yang kita harapkan dengan peluang tuan-tuan belajar di My Quran Time ini, sedikit demi sedikit kita membaiki, ambil perhatian ketika bahagian tajwid ini, kerana kalau makhraj itu dibetulkan maka insya-Allah nanti ia memberi kemudahan ya kalau kita ingin membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, dan juga kalau kita ingin berkongsi ya dengan kawan-kawan lain. Kadang-kadang ada juga yang kata dia dah belajar dah kan, ain dengan alif tu ada au kan, dah betul lah kan, tapi bila masuk baca ni Ustaz dia sental sekali lagi kan. Betul, jadi betul. itu yang kita terus belajar. Saya doakan tuan-tuan terus committed bersama dengan Al-Quran. Kita ingin menyambung kepada perbahasan ataupun perbincangan kita tadi, bagaimana Allah melaknat kepada orang yang telah diberikan 3 perkara, diberikan iman, kemudian dia telah diberikan dia berpeluang bersama Rasul, dan juga mendapat bayinat, mendapat penjelasan daripada bukti-bukti yang jelas, tetapi selepas itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laknat daripada Allah, malaikat dan manusia semuanya. Allah tidak akan ringankan azab kepada orang-orang yang mendapat peluang ini. Ini bagi orang Kristian, tetapi bagi kita juga, bila kita dapat peluang untuk belajar Al-Quran, kita dapat peluang mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang-orang ustazah yang di TV ataupun di surau yang mengajar kebenaran ini. Jangan sampai kita memilih untuk kufur kepada perkara tersebut. Mungkin kufur Ustaz ya kerana rasakan bahawa saya sibuk ya, ataupun saya ni rasa macam tak cool lah kalau saya baca Quran dia kan, orang lain semuanya pergi shopping kan, saya baca Quran pula ya. Perkara-perkara itu yang menyebabkan kita memandang ringan kepada kebenaran, itu perkara yang diberi amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak membaiki perkara ini? Allah nyatakan pada ayat 89, Allah memberi peluang. Walaupun kita pernah tersilap, Allah memberi peluang. Mari sama-sama kita ikuti ayat 89 hingga 91 insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita terus membaca ayat 89 hingga 91 bahagian terakhir ini. Mudah-mudahan kita terselamat daripada kesesatan dan juga kesiksaan di hari akhirat kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم
Sadaqallahul azim. Surahul Azim ayat 89, Allah memberi peluang kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita yang mungkin apabila diberikan peluang berinteraksi dengan kebenaran daripada Rasul, keimanan dan juga kebenaran daripada Quran, ya, pernah belajar, dapat bayinat, tetapi kufur, ya, terutama bagi orang Kristian, itu bagi orang yang tidak beriman, tetapi bagi orang Islam yang tidak percaya, mengambil penting kepada keimanan, kebenaran daripada Rasul dan juga daripada kitab, maka Allah menyatakan ada peluang. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat selepas itu, maksudnya selepas dia membuat perkara-perkara kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi tidak nyawanya di penghujung, bertaubat dan kemudian membaiki, ya, melakukan perbaikan, wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Allah ini adalah Maha Pengampun, Allah amat penyayang, Ustaz, ya. Jadi maksudnya menghargai keimanan, menghargai kebenaran Rasul dan menghargai kepada kitab Al-Quran ini, tiga perkara ini perlu disemak pada setiap hari. Ya, bagaimana? Maksudnya kita kena tengok balik, adakah saya hari ini makin bertambah iman, makin committed dengan kebenaran yang dibawakan oleh Rasul dan committed dengan Al-Quran. Jika tidak, kita kena bertaubat dan kita baiki, wa aslahu, baiki bagaimana kita memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baiki bagaimana interaksi kita bersama Al-Quran, interaksi kita dengan iman yang 6 yang ada dalam rukun iman, maka Allah menyatakan Allah boleh mengampun dan Allah ini amat penyayang kepada orang-orang yang tersilap tetapi dia bertaubat dan juga kembali membaiki dirinya. Tetapi Allah memberi amaran pada ayat 90, innallazina kafaru, orang-orang yang kufur selepas iman kemudian bertambah lagi kufur. Kali ini dia tak nak taubat, Ustaz, ya. Dia bertambah kufur, dia rasa macam alah baca Quran ni apa pentingnya, buat apa saya beriman pada Rasul, malah dia memusuhi pada Al-Quran dan Rasul. Ada orang-orang begitu. Allah memberi amaran, katanya apa? Lan tuqbala taubatuhum, Allah tidak akan menerima langsung daripada taubatnya. Jadi ini sebagai satu perkara yang berat. Wa ulaika humuddallun, inilah perkataan yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, Ustaz, ya. Wa irul maghdubi alaihim waladdallin. Allah menggelarkan orang yang dallun ini, dallin ini adalah orang yang dia ada peluang iman, tetapi lepas itu dia kufur dan bertambah kekufurannya. Dia memusuhi pula kepada Quran, memusuhi kepada Rasul, memusuhi kepada orang beriman. Maka Allah nyatakan inilah orang-orang yang sesat. Dan pada ayat 91 itu memang Allah memberikan satu tamparan sebenarnya yang kita harap kita terjauh daripada perkara ini. Innalladzina kafaru wa matu, orang-orang yang kufur dan meninggal, mati wahum kufar, pada dalam keadaan kufar, Allah tidak akan menerima daripadanya seorang pun daripada mereka mil'ul ardi zahaban walau iftada bih. Dia Allah nyakapkan kalau orang ini diberikan peluang untuk memberi apa, Ustaz, kalau kita pergi kena hukum penjara tu boleh jaminan. Ya, kalau jaminannya ialah emas seluas alam, mil'ul ard, seluas bumi ini, Allah kata tak cukup. Tak cukup. Ya, kalau kita tengok perkataan zahaba ini, kalau awal surah Al-Imran ini Allah cakap bahawa hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir, itu salah satu yang kita nak timbunkan adalah emas. Kalau banyak emas seluas bumi, bila seseorang itu melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kalau boleh nak gadaikan segala-galanya, kalau emas seluas bumi ini pun itu tidak berbaloi ataupun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana emas itu kalau nak didermakan, dermakan di atas muka bumi ini. Kalau nak derma, mestilah derma kerana beriman kepada Allah, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, maka di hujung itu Allah nyatakan wama lahum min nasirin. Jadi ini adalah ancaman Allah kepada kita semua. Gunakan harta yang ada untuk perjuangan mengikut Rasul, gunakan harta potensi yang ada untuk membuktikan keimanan, gunakan harta yang ada untuk memperjuangkan Quran. 3 perkara yang Allah beritahu ini nikmat besar, ya, nikmat besar. Tetapi kalau ada yang kufur, memandang enteng perkara ini, Allah kata kerana kamu tidak mahu memberi nusrah kepada Allah, ya, maka Allah cakap apa? Wama lahum
min nasirin. Sebenarnya kamu ini tidak akan mendapat pertolongan besar daripada Allah dan pada waktu itu kita akan kecewa. Jadi nak mohon kepada ustaz untuk baca ayat yang ke-91 tu ustaz ya. Untuk kita sama-sama ingat bahawa nak berjuang, nak gunakan harta, kita ada emas keping ke, emas banyak ke, gunakan bila? Sekarang. Dunia. Akhirat tak ada guna Ustaz. Tak guna. Sila Ustaz. Ayat 91 Ustaz. Ya. Ayat terakhir kita baca sekali lagi ayat ini, mudah-mudahan kita selamat daripada godaan dan juga kesesatan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita semua insya-Allah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله Subhanallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan daripada seseorang di antara mereka walaupun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ya, dalam satu hadis nabawi misalnya di dalam Amazing Quran ini daripada Ibnu Abbas berkata, pernah ada sekelompok Yahudi mendatangi Rasul, di antaranya Abu Yasir bin Akhtab, Rafi' bin Abi Rafi', Azhar, Khalid Zaid, Izar bin Abi Izar dan Asya. Mereka bertanya, siapakah Rasul yang diimani Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan ayat, aku beriman pada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami, sebagaimana yang kita baca dalam ayat ke-84 tadi Ustaz. Ini dia punya asbabun nuzul ataupun kisah di sebalik ayat 84 awal tadi yang kita baca, ya. Jadi bila Nabi cakap bahawa kami percaya beriman kepada ala Ibrahim, Ismail, Ishaq wa Yaqub wa Asbat, mereka happy, mereka gembira. Wa ma utiya Musa, mereka gembira. Bila keluar perkataan wa Isa, ya, apakah yang dinyatakan oleh tatkala baginda menyebut Nabi Isa, maka mereka menolak kenabiannya dan berkata kami tidak beriman pada Isa dan orang yang mengimaninya. Lalu Allah menurunkan ayat surah yang tadi tu. Ya, jadi ya, yang ayat ni ayat 84 tadi. 84. Ayat 84. Nak ceritanya ialah ayat tu kita baca macam tak ada masalah bagi kita Ustaz. Kita percaya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi tak ada masalah. Betul. Tapi rupanya orang Yahudi bila dia baca ayat ini, kalau tuan-tuan baca ayat ini di depan orang Yahudi, mereka amat rasa sentap. Ya, dan mereka kata bila mereka tak percaya pada Nabi Isa, maksudnya apa? Kalau kita percaya pada Nabi Isa, Ustaz, apa maksudnya? Maksudnya kita berlawan dengan dia. Jadi ini adalah ayat yang serius sebenarnya. Ustaz, yang pelik Ustaz, Nabi Isa ke Nabi Musa, seluruh para nabi beriman dan juga seluruh para nabi ni mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Betul. Tapi pengikut pada Nabi Isa ni, pengikut pada nabi-nabi lain tak mahu mengiktiraf Nabi Muhammad. Itu masalah pelik Ustaz. Ya, itu sebabnya bila bercakap tentang masalah cabaran mereka ini yang kita tidak mahu terpalit juga, ya Ustaz ya. Bani Israel mereka percaya pada Nabi Musa, ya, tetapi mereka ini bukan iman pada Nabi Musa yang tinggi. Mereka percaya pada Nabi Musa itu kerana mereka rasakan mereka the chosen one. Mereka yang terpilih. Itu masalah. Ya, itu yang masalahnya. Maksudnya mereka nak lihat diri mereka terbaik, bukannya Nabi Musa itu sebagai pilihan terbaik dalam kehidupan mereka. Ya, jadi itu bagi surah Al-Baqarah bercakap tentang Bani Israel. Kalau kisah Isa pula ialah cabarannya mereka merasakan Isa pula yang special. Bukan mereka special, mereka special, tapi mereka special kerana mereka percaya pada Nabi Isa yang special, iaitu Nabi Isa ini diciptakan tanpa bapa. Bukan diciptakanlah, maksudnya bila mereka tengok tak ada bapa, ini adalah anak Tuhan. Jadi dia rasa dia special. Kalau percaya pada yang special, jadi mereka special. Itu logik yang tak logik.
Ya, mana boleh kita percaya pada yang special yang tak betul, kemudian kita pula jadi special kan. Kita special, kita istimewa hanya apabila kita ini mengikut kepada peraturan, dan peraturan itu sudah tentu daripada Allah yang amat istimewa kan, yang azim, yang hebat, bukan kepada makhluk yang sebenarnya makhluk. Nabi Musa, Nabi Muhammad itu semuanya makhluk yang bukan untuk dituhankan. Ya Ustaz ya. Jadi ini perkara yang kalau terpalit kepada orang Islam itu yang membawa kepada asabiah. Asabiah, kaum saya yang paling bagus, ataupun kumpulan saya yang paling bagus, ataupun tokoh yang saya ada yang paling bagus, jangan kacau tokoh saya. Jadi akhirnya tokoh itu akan diangkat-angkat, orang beri teguran pun dia punya pengikutnya akan backup habis-habisan. Ini dia boleh masuk ke dalam agama Islam, dan itu yang kita tidak mahu. Kalau perkara itu betul, kita terima. Tapi kalau katakan perkara itu tidak betul, kita terima bahawa itu tetap juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kalau Ustaz pengalaman dulu di Mesir kan? Ustaz pengalaman di Mesir, Ustaz pernah tak jumpa orang Kristian? Pernah tak? Bahkan agak lucu sikit kan. Kadang-kadang yalah dia punya watak dan juga karakter tu lebih kurang ulama-ulama Azhar juga. Ada janggutnya, wataknya, dan ada juga mungkin pada kita yang tersalah pergi salam siap cium tangan lagi. Rupanya dia tu di pendeta lah agama ni. Pendeta yang ada tanda salib tu kan. Betul. Bila saya ke lapangan terbang kadang-kadang nampak ini hebat ni janggut apa sebagainya kan. Rupa-rupanya ada salib tersebut kan. Dan yang sangat menarik Ustaz, saya nak kongsikan kori-kori Mesir ni, pembaca Al-Quran di sana menarik sangat. Ada majlis-majlis haflah Quran yang dihadiri oleh kori-kori yang besar-besar, juga dihadiri oleh kita kata ulama-ulama Kristian. Mereka datang hadir dengar sekali ayat-ayat, dan kemudian qari itu membaca surah Ali Imran berkenaan Nabi Isa, Nabi Maryam. Wah, mereka rasa macam seronok sekali dengan alunan itu. Bahkan begitulah mereka ada persamaan dari sudut kan, dari sudut kebenaran itu, kebenarannya ada, tapi yang diselewengkan itulah diselewengkan ya. Yang kita doakan moga-moga mereka mendapat hidayah Ustaz, bila mereka mendengar itu ya, mendapat hujah ya, bukan sekadar dengar tapi mendapat kebenaran. Dan ini perjuangan kita lah Ustaz ya, yang kita doakan pada tuan-tuan kita dapat ambil pelajaran daripada halaman 61 ini, membawa kita kepada 3 resolusi bersama. Yang pertama daripada ayat yang mari sama-sama kita perhatikan ayat yang ke-84, keimanan kepada nabi dan rasul perlu difahami secara baik ya, serta dikuatkan, dikukuhkan setiap masa ya, diambil serius. Kerana apa? Kerana ayat yang kita bincang tadi, ayat 84, bagi kita mungkin kita boleh baca terus saja, tapi sebenarnya itu adalah suatu pertikaian yang perlukan kepada keimanan yang sebenar-benarnya. Yang pertama. Yang kedua ialah bertaubat dan melakukan kebaikan untuk mengelakkan diri daripada menjadi orang yang zalim. Orang yang zalim maksudnya dapat kebenaran daripada Rasul, dapat keimanan, dapat Quran, tetapi tidak memberi perhatian dalam hidup. Dan moga-moga tuan-tuan mengikuti My Quran Time ini, kita jelas apa yang perlu kita buat untuk bertaubat. Salah satunya mendalami Al-Quran. Dan yang ketiganya, kita pelihara iman yang ada dalam diri kerana ia lebih mahal daripada bumi yang dipenuhi emas. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Moga Ustaz boleh doakan agar kita terus kuat bersama iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma lakal hamdu antal haqq wa qawlukal haqq wa wa'dukal haqq ولقاؤك حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu-lah kami rafakkan segala kepujian ya Allah. Engkaulah yang benar ya Allah, dan perkataanmu adalah benar ya Allah.
dan pertemuan denganmu adalah benar ya Allah, dan para nabi alaihimussalam itu adalah benar ya Allah. Syurga itu benar ya Allah, neraka itu benar ya Allah. Ya Allah, kepadamulah kami berserah segala-galanya ya Allah. Ya Allah, kepadamulah kami beriman ya Allah. Ya Allah, kepadamulah kami bertawakal berserah segala-galanya ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang telah lalu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Semuanya Kaulah yang Maha Kuasa di atas tiap-tiap sesuatu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada kesesatan ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada siksaan neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, terimakanlah taubat nasuha kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah dunia dan akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi Ali membacakan doa diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Moga-moga dengan pembelajaran kita dalam halaman ke-61 ini kita lebih dicerahkan dengan panduan daripada surah Ali Imran, dan kita ingin sebarkan perkara ini bersama tuan-tuan. Kita menyokong dalam perjuangan Nabi. Harapnya kita bersama dengan Nabi suatu hari nanti dalam platform kita Wakaf untuk Ummah, satu usaha di mana kita ingin mengumpulkan dana untuk menyebarkan mushaf Al-Quran agar lebih ramai lagi dapat ditatap. Okey, banyak lagi insan boleh menatap Al-Quran dan mendapat hidayah daripada mushaf ini, daripada Al-Quran ini, hingga mencerahkan lagi kehidupan mereka di dunia hingga ke akhirat. Jadi insya-Allah moga-moga tuan-tuan dapat menyumbang dalam nombor yang tertera sebentar tadi, dan insya-Allah kita akan bersama Ustaz ya dalam program ini pada petang nanti pada 10 malam dan 6 pagi. Tapi sebelum itu mungkinlah sempena dengan Hari Merdeka kita semalam Ustaz ya. Kita tak naklah dia habis sejuk begitu saja kan. Habis 31 dah habis cuti habis kan. Kalau satu perkara yang Ustaz mungkin nak sampaikan pada penonton, My Quran Time sempena Hari Merdeka Ustaz. Mungkin 1 minit, silakan Ustaz. Oh, masya-Allah. 1 minit panjang Ustaz. Panjang 1 minit tu. Tak apalah. Kita kata apa, saya ambil Ustaz yang Ustaz kata-katalah bagaimana kita ingat bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Para rasul pun, hatta Nabi Muhammad sendiri bila naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi tetap turun ke dunia, kembali merendah diri mengajar kepada manusia. Kita jangan apabila berada di atas kita tak mendongak ke bawah, maka kita nikmatlah bahawa kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah ya. Jadi saya dah ada 2 bendera ini. Moga-moga dengan sempena Hari Kemerdekaan ini Ustaz ya. Boleh bagi satu Ustaz? Satu. Okey, saya bagi Ustaz satu ya. Okey, masya-Allah. Okey, jadi sebagaimana dalam surah Al-Fat yang Ustaz baca ya sebelum ini, iaitu kita kena banyak bertasbih, bertahmid, memuji Allah dan istighfar ya. Kita mohon ampun pada Allah, moga Allah terus bantu kita terus merdeka dan negara ini tidak dijajah oleh ideologi-ideologi yang tidak baik, dan inilah yang kita ingin bawakan terus-menerus dalam My Quran Time yang dibawakan oleh Mufas. Ustaz ya, kita harapkan semua di kalangan tuan-tuan terus bersemangat, jiwa merdeka dengan kehambaan yang sebenar-benarnya. Terima kasih kepada Mufas, terima kasih kepada tuan-tuan sekalian. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Merdeka. Merdeka. Merdeka.